Okey, sementara kita tunggu yang lain tu, tolong jawab poll sekejap dekat activities. Saya cuma nak pastikan tak faham sikit, tak faham banyak. Yang faham tak ada. Okey. So sementara yang lain-lain jawab poll tu, okay, kita tengok tajuk ni, saya fahamlah kalau macam ada yang kata susah ke, tak faham ke, sebab memang tajuk ni satu tajuk baru. Memang tahun batch korang lah, batch pertama yang merasai tajuk ni. Okay. Tapi dalam dia tak adalah baru sangat. Adalah sikit-sikit daripada tajuk yang lama macam tu. Okay. So kita tengok kat mana yang tak faham tu. Okay. Sekejap panas dulu. Okay. Yang ni saya akan explain laju-laju sebab nanti saya nak relatekan apa benda yang ni dengan soalan. So kalau macam rasa ada part yang tak dapat catch up ke apa ke, terus maklumkan dekat apa namanya, maklumkan dekat chat ke, cakap terus ke, okay. Alright. So tajuk ni kadar tindak balas. Okey, sebenarnya kan bila kita sebut dua perkataan ni, okey, kadar dengan tindak balas, kita kena faham maksud dia. Okey. So tindak balas tu apa? Okey, so tindak balas tu ialah apa-apa proses yang kita buat kepada bahan kimia. Macam saya rasa sekejap, saya cakap dengan korang kan cakap dengan ke tempat lah, mak saya pun hari-hari di kelas kan lama saya pun terlupa apa saya cakap. Okay, so macam kalau macam korang nampak anjing, korang lalu, itu gerak balas. Tapi kalau macam kita ambil asid, kita letak dekat apa-apa benda, benda tu cair, itu tindak balas. So fahamkan yang tu pertama. Okay, gerak balas tu untuk manusia, untuk haiwan, okay, untuk tumbuhan. Macam tumbuhan kan dapat cahaya dia membesar, gerak balas. Okay. Kalau macam benda tu bahan kimia, okay, macam tadi saya cakap kan pasal bahan asid ke, tak pun korang letak logam dalam air, dia keluarkan gas, itu pun tindak balas. Tindak balas ni senang cerita nak faham senangnya untuk bahan-bahan kimia. Okay, so ada dua. Kat dalam slide tu tunjuk, kita ada tindak balas, sekejap pen hilang, pen. Okay, kita ada tindak balas yang cepat dan perlahan. Okay. So satu lagi yang kita faham tentang tindak balas ialah kita kena faham istilah bahan dengan istilah hasil. Okay. So bahan ni sebelum eksperimen. Okay. Ini selepas eksperimen. Apa yang kita dapat. So daripada bahan kimia tu menjadi hasil eksperimen, so itu kita panggil tindak balas. So tindak balas tadi, yang kat atas tadi kan, kita ada cepat, ada perlahan. Okay, contohnya lah tangan korang kena asid, terus tangan korang luka, berlubang ke apa ke, cair ke kan. So itu tindak balas yang cepat, dia berlaku terus. Tapi macam korang masak kek, kan masak kek, dia ambil masa yang lama, so kita panggil tu tindak balas yang perlahan.
bukanlah perlahan sangat tapi perbandingan masa tu. Okay, ni saya tak baca cakap lah, pening-pening kepala je. Okay, so kat sini yang ini ialah graf perubahan kuantiti bahan dan tidak balas. So korang kena tengok ni bahan. Maksudnya mula-mula eksperimen, kan sini mula-mula eksperimen, sini mula, sini akhir. Okay, so masa mula-mula bahannya banyak. Bila akhir bahannya habis. Okay, yang ni hasil pula, sama lah macam tadi. Masa mula-mula eksperimen, ni mula eksperimen. Of course lah masa tu eksperimen baru mula kan. Hasil tak banyak. Tapi bila macam makin bertambah ni, makin banyak hasil. So tengok graf dia macam mana. Yang bahan graf dia menurun macam ni. Yang hasil graf dia menaik. Tanya tak? Halo, okey tak okey? Okey. Dia punya cakap okey kan macam baru bangun tidur je tu. Ke korang tengah packing barang nak balik asrama. Jangan lupa petang ni ada taklimat. So yang tadi tu ni sambungan dia. Okey. Ni sama je. Mana tadi halapannya pun. Okey, ni bahan. Yang ni hasil. So yang ini just perbezaan sahaja. Kalau macam tindak balas tu cepat, so dia akan kurang dengan cepat. Kalau tindak balas perlahan, dia akan kurang dengan perlahan. Okay, samalah macam ni. Kalau tindak balas cepat, hasil dia akan bertambah dengan cepat. Kalau tindak balas yang perlahan, untuk graf hasil dia akan bertambah dengan perlahan. Tu je lah. Ni common je kan? Ini common sense je, general knowledge je. Okay. So yang ini ialah yang kita dah buat hari Khamis lepas kan? Khamis pula, Selasa lepas kan? Yang korang kata macam tak faham, susah apa semua tu kan? So tengok ini ialah persamaan dengan perbezaan. Okay, kalau persamaan dengan perbezaan ni, soalan dia dalam ayat soalan kita panggil banding beza. Okay, so bila soalan banding beza, korang kena bagi persamaan dengan perbezaan. Okay, macam hari tu soalan banding beza tu 4 markah kan? So kena bagi 2 persamaan dengan 2 perbezaan. So kat sini persamaan tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan, persamaannya ialah dua-dua akan menyebabkan bahan berkurang. Ialah dah eksperimen tu berlaku kan? Proses tu berlaku, mestilah lambat ke cepat ke lama-lama mesti kurang kan? Dan at the same time hasil akan bertambah. Tengok. Okay. So ingat, bila jawab soalan sains, tolonglah jangan buat ayat macam kuantiti bahan yang terhasil adalah berbeza. Kuantiti hasil tindak balas adalah berlainan. Kuantiti hasil bergantung ataupun bergantung kepada eksperimen. Tak mahu kena jawab dengan tepat. Tepat tu maksudnya kalau dia berkurang, cakap berkurang. Kalau dia perlahan, cakap perlahan. Kalau dia bertambah, cakap bertambah. Dia tak nak jawapan-jawapan macam atas pagar macam yang saya cakap tadi. Bergantung-bergantung, berbeza apabila ini berbeza, berlainan apabila ni, tak mahu. Berlainan tu macam mana? Berbezanya macam mana? Cakap dengan jelas, bertambah, berkurang. Okay, so korang kena biasakan diri korang macam tu lah. Okay, so yang perbezaan dia pula, tengok ni kadar dengan masa. So ingat, bila kita cerita pasal masa, kita kena cerita masa dia cepat ke lambat.
So boleh sebut masa cepat lambat, boleh cakap masa pendek panjang, boleh cakap masa singkat panjang, sama je. Itu cuma bahasa sahaja. Okay. Lepas tu kadar tindak balas, okay. Kita sebut kadar tindak balas sebagai tinggi dan rendah. Tengok istilah dia. Kadar tinggi rendah. Okay. So, yang ni faham tak? Faham. Hello. Okay. Tolong jaga keyword. Sebut kadar tinggi rendah. Masa kita sebut cepat lambat. Atau masa panjang pendek. Tu ulang lah tu. Okay, nampak kat atas tu persamaan apa, perbezaan apa. So inilah jawapan untuk yang korang macam tahun lepas pula, minggu lepas, bukan Selasa lepas tu macam kan. Okay, so tapi cepat je. Tapi nak buat pengaratan lambat. Okay, so tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Okay, mana tadi? Ni. Okay, so tadi tu cuma nak fahamkan korang tentang istilah tindak balas. Tapi bila dia dah up sikit level, menjadi tambah kadar ni. Kadar ni mestilah perubahan bahan atau hasil yang kita bahagikan per unit masa, iaitu pada masa tertentu. Okay? So tengok bawah ni dia punya formula dia. Kadar tindak balas tu mestilah bahan atau hasil tu sama ada dia bertambah atau berkurang, kita tengoklah kan. Dan bahagi dengan masa. Macam contoh yang korang jawab hari Selasa lepas. Okay, macam yang ini kan. Macam yang ini kita nampak pita magnesium ni bertambah ke berkurang ni? Berkurang. Berkurang kan? Pita magnesium ni ialah bahan eksperimen. Yang gelembung gas. Gelembung gas ni ialah hasil. Okay. So, antara bahan dengan gelembung, mana yang kita lagi senang nampak dengan jelas? Bahan kan? Bahan lah. So, kita nampak dia memang mula-mula banyak ni. Mana tadi? Ni 0.3 gram ni. 0.3. Lastnya kosong. Kan? Mestilah kita tahu yang akhirnya pita tu habis. Akhirnya 0 gram. Berbanding dengan gelembung ni, kita memang nampak dia gelembung tapi ada sapu-sapu ukur tak gas yang keluar ni berapa banyak? Tak ada. Jadi, bila soalan tu suruh ukur kadar tindak balas, kita ambil lah yang kita nampak jelas, iaitu berat dia ni. Okay? Boleh faham tak saya cakap ni? Boleh. Okay. Sekejap saya patah balik sikit. Ni tadi so kita gunalah formula ni. Okay. So tengok. Bila dapat soalan, dia tak akan cakap kat korang apa yang korang kena cari. Macam tadi soalan tadi kan, dia tak kata pun suruh cari kadar tindak balas bahan. Tak ada. Dia cuma cakap nak kadar tindak balas je. Okay. So apa yang kita kena tengok, kita tengoklah sama ada bahan atau hasil yang kita boleh kira dengan jelas. Okay. So tengok ni, pengurangan jisim ke, isi padu ke, atau perkepekatan bahan. Lepas tu ataupun ada tak pertambahan jisim ke, isi padu ke, atau kepekatan hasil. Lepas tu apa lagi? Pengurangan atau pertambahan tekanan, pertambahan isi padu ataupun pertambahan ketinggian. Maknanya kalau macam dalam tabung uji tu,
Katakanlah macam ni, alamak, mana. Macam ni kan. Kenapa tabung uji saya macam ni? Buruk, tak mahu. Macam katakanlah tabung uji, mula-mula saya katakanlah nak tengok kadar tindak balas pemendakan air Milo. Korang masukkan air Milo dalam ni. Mula-mula Milo tu banyak ni je nampak warna coklat dia. Lepas nanti lepas sejam, Milo tu makin banyak. So ni mendakkan lah ni. Contoh. Okay. So inilah pertambahan ketinggian mendakkan. Macam tu. Okay. Malah tahu nanti dapat soalan yang aplikasi ke apa kan. So macam ni tadi. Soalan kata kat sini. Mana? Saya cakap dah macam keplik dah. Mana? Kadar tindak balas. Dia tak kata pun tindak balas kadar bagi hasil ke bahan. So kita lah yang kena tentukan. Gelembung tadi tak jelas. Mula-mula ada, sekejap tengah-tengah ada, hujung tak ada pula. Tapi yang kita nampak dengan jelas, pita magnesiumnya semakin tak ada. So itulah yang kita ukur. Untuk kira kadar tindak balas. So kat sini dah tadi. Ni mula-mula 0.3. Lepas tu akhirnya hilang terus. So ni akhirnya. So masa yang diambil 30 saat. So kita bahagi je dapatlah jawapan ini. Okay. Saya rasa masalah korang bukannya masalah nak faham pasal kadar tindak balas tu. Tapi macam bila dia diaplikasikan dalam soalan, korang tak tahu nak pakai data yang mana kan? Saya rasalah. Okay, so kat sini ada beberapa bentuk soalan yang kamu kena fahamkan. Tadi saya ada hantar kat korang satu soalan tu. Pasal memang soalan tu mostly pengiraan lah. Apa yang kita kena tengok ialah sama ada dia minta kadar tindak balas purata atau satu lagi dia sebut kadar tidak balas je. So perkataan sama ada perkataan purata ataupun tak tu akan mempengaruhi cara untuk korang kira. Okey, contohnya macam soalan yang ini. Okey, dia suruh perhatikan graf sebelah ni dan dia suruh kira kadar tindak balas purata. Ingat saya pesan hari ni, kalau dapat tindak balas purata ni, maka kiralah betul-betul. Sebab kalau yang purata ni, dia lebih senang dikira berbanding dengan tindak balas yang satu lagi tu. Sebab yang satu lagi tu nanti kena bina tangent lah, apa semualah kan, leceh. So yang ini, kalau dapat soalan yang macam ni, maka bersyukurlah. Sebab dia just macam suruh korang kira je. Okay, kita tengok yang pertama. Okay. So tengok, kalau yang ini, dia kira untuk minit pertama. So minit pertama tu ialah 0 hingga 60. Ni. So minit pertama, benda pertama yang korang kena buat ialah ambil kat 60 tu, naikkan macam ni. Okay, sampai kat point yang ni. Lepas tu tengok berapa bacaan kat sini. So, kita masukkan dalam ni. Okay, 20. Okay, masanya minit pertama ialah 60 saat. So 20 bahagi 60 dapatlah yang bawah ni. Okay, itu senang je. Okay, so minit pertama ialah 60 saat dan ke bawah. Okay, tengok soalan yang seterusnya pula. Kalau dia kata 2 minit pertama. 2 minit pertama ni means daripada kosong ni sampailah 120. Okay. So sama je macam tadi. Naikkan ke atas dapat 30 ni. Okay, dan masukkan dekat sini 30. Okay, 2 minit pertama of course lah 120 saat. So bahagi dapatlah yang ini.
Okay, tengok istilah ni. Pertama, 1 minit pertama, 2 minit pertama, 3 minit pertama. So, fahamkan istilah yang tu. Okay. Ni pun sama. Tengok, yang ini tengok. Dalam minit kedua. Dalam minit kedua. Dalam minit kedua kena ambil sini sahaja. Dalam minit kedua ialah start daripada 1 minit 1 saat sampailah yang ke 2.0 saat. So kat sini kalau macam yang dalam minit kedua, so ada kerja-kerja sikit lah. Kena ambil berapa bacaan, kena tolak, masa pun kena tolak. Okay. Yang ni boleh faham tak? Yang dalam minit kedua ni. Tak ada masalah kan? Ini matematik biasa je tau. Kau jangan sampai saya mengadu kat cikgu dan cikgu Poji pula. Kenapa budak tengok boleh kita lah. Nanti dia pun marah. Okay, dialog. Okay. Ini bersama dalam minit ketiga. So kita ambil daripada 2 minit 1 saat hingga ke 3.0 minit. Okay. So samalah. Ini tolak je. Okay. Okay. So kalau macam dia kata tindak balas purata keseluruhan. Kalau keseluruhan kena ambil jumlah isi padu, maksudnya kena ambil sampai sini. Kalau ada yang tanya, cikgu graf tu kan sampai sini. Sampai sini. Kenapa yang ini kita tak ambil? Sebab yang masa dia dah straight ni, masa ni kita panggil eksperimen tu sudah berhenti. So kita tak nak lah. Dah berhenti buat apa kita nak ambil lagi. So kita ambil sampai graf tu ada kecerunan je. Okay. Sebab tu kita tak ambil sampai 360. Oh shoot, mana. Kita tak ambil sampai 360. Tak, kita ambil sampai sini je. Sebab kita tengok eksperimen tu sampai sini je. Faham ya kenapa kita ambil kat sini? So kat sini last kali 35 ni. Okay. Lepas tu masanya kita ambil setakat yang dia ada kecerunan je. So sampai sini je. Kita tak ambil sampai sini sebab ni kita dah berhenti. Okay, so kita bahagi je lah. Okay, so yang saya cerita daripada A sampai E ni baru cerita kadar tidak balas purata. So bila dapat soalan kadar tidak balas purata, tengok dia nak pada minit berapa, adakah pada minit-minit pertama ataupun adakah dalam minit-minit tertentu ataupun adakah dia nak minta keseluruhan. So kena jaga-jaga tu. Okay, sekejap lagi kita akan tengok soalan. Bentar tadi. Okay, seterusnya yang ini pada masa tertentu. Yang ni saya kata tadi, kalau dapat yang pada tempoh masa tertentu ni, kalau korang tengok markah ada setakat 2 kan. Kalau malas nak kira tak apalah. 1 ke kan. Tapi seboleh-bolehnya kira lah. Dah ni kenapa pula ni? Ni mesti tadi saya tertolak-tolak ni. Okey, ni saya kata tadi, kalau dia kata kadar tindak balas pada masa tertentu, pada ni, perkataan pada ni yang saya tak suka ni. Sebab nanti bila dia kata pada, korang kena bina tangent ni. Ni, tangent ni. So korang kena kira kecerunannya. Okey, yang ini cara melukisnya ada dekat buku teks, korang boleh scan lah kalau rasa tak tahu. Dia macam korang kena mula-mula kena bina garisan yang garisan lurus yang seimbang macam ni. Ini step 1 dia. Lepas tu korang kena buat unjuran macam tu. Ni step kedua, bina dia punya ni lah. Yang perlu kan. So ini kerjanya leceh sikit lah dan selalunya soalannya 1 je. Cuma nasib korang lah kalau itu 1 markah ke 2 markah. Kalau 2 markah rugi sikit lah kan. Kalau di 1 markah je pejam mata je, kalau malas nak jawab pun tak apa.
Tapi jawablah selagi boleh. Lagi-lagi korang memang belajar kan matematik kan, buat tangent-tangent ni kan apa dah hal. Okey, yang ini pula ini contoh kedua. Ni samalah. Nak suruh korang bina tangent tu. Tengok ni. Bagi tindak balas ini hitung pada masa 60. So kena cari 60 tu. Kata kat sini. Kan? Kata kat sini. So kenalah ambil pembaris. Buatlah tangent tu. Ni saya tak pakai pembaris ni. Jadi tak cantik lah graf saya ni. Alah, mana. Okay. Lepas tu kenalah banner pula dia punya ni. Lepas tu kena kira kecerunan. Okay. Lepas tu pada masa 120 pula, kenalah pergi lagi, buat lagi. Lepas tu buat lagi dia punya tangent ni. Dan kira. Okay. Faham ke yang pada masa tertentu dengan purata ni? Okay tak? Purata lagi senang. Kan? Purata lagi senang kan? Dan soalan yang saya bagi tadi pun memang ada satu je soalan yang pada masa tertentu. Okay? So, saya rasalah ni saya punya personal opinion je. Penggubal tu pun tahu yang korang bukannya budak kimia tulen. Jadi dia pun tak akan tanya korang yang kompleks sangat. Jadi korang ambillah advantage tu untuk pastikan korang betul-betul faham yang cara nak kira purata tu supaya korang boleh skor banyak kat situ. Tu taktik dia. Okay. So kita tak payah nak jadi perfect sangat, nak tahu semua. Tapi kita betul-betul manipulate dan maximiskan kita punya kebolehan tu dekat yang senang-senang tu. Okay, so ni cara ni nak bina tangent lah, tintong-tintong kan. Okay, so kira-kira macam tu. Ni dalam teks ada, so saya tak ni sangat. Ni pun sama. Tengok pada masa tu 20. Lepas tu bina tangent dia. Lepas tu kira kan. Okay, so faktor yang mempengaruhi tindak balas. Okay, so ini faktor-faktor dia. Ni saya ulang je sebab saya dah terang hari tu. Okay, contohnya suhu. Kalau korang bayangkan korang ambil gula, nak larutkan dalam air, kita akan bagi air macam mana yang lagi cepat larut gula tu. Pernah buat air tak? So kita akan cari air yang panas. Okay. Lepas tu kepekatan. Okay, macam kita nak basuh baju. Kalau kita nak basuh baju tu nak lagi cepat bersih, cepat wangi, pakai sabun lagi banyak, lagi pekat. Macam tu kan. Okay. So saiz pun sama. Saiz ni macam katakanlah kita tadi kan cakap pasal gula. Nak larutkan. Mana yang lagi cepat? Gula yang halus ke gula kasar? Mana yang lagi cepat larut? Halus. Okay. Alright. So makin ni ialah bahan kimia yang mempercepatkan tindak balas. Nanti kita akan tengok. Sebab tu saya tadi bagi korang 2 soalan yang proses Haber dengan proses sentuh. Okay, ni tindak balas tekanan pun samalah. Kalau korang bayangkan korang ada, kalau kat rumah kan mak korang ada periuk tekanan tu, noksa ke apa ke, pressure cooker tu. Nampak tak? Dia kan akan buat masakan tu lagi cepat masak. Nampak pressure. Okay, ni tadilah. Ni saya tak pasal sentuh lagi sebab saya dah ada dalam teks. Tekanan pun sama. Ni aplikasi konsep kadar tindak balas. Okay, dia kata kalau kita simpan makanan dalam peti sejuk, so makanan tu lambat basi sebab suhu rendah, tindak balas pun perlahan. Okay, ni proses Haber. Ni saya tengok sekejap lagi. Ni dia. Proses Haber ni ialah proses nak hasilkan amonia. Okay, amonia ni bahasa sains dia, simbol sains dia NH3. Okay, nama prosesnya proses Haber. Sempena lelaki itu. Okay, ni namanya lelakinya apa terlupa. Tapi namanya Haber jugalah. Ada tak bawah tu nama dia?
Prince Ever. Apa? Prince. Okay. Okay, tengok sini tadi. Benda yang dia hasilkan amonia. Proses nak hasilkannya kita panggil proses Haber. So amonia simbol dia NH3. N ni siapa? N ni ialah nitrogen. N. H ni ialah hidrogen. H. So kat situ N-nya 1, H-nya 3. So nak hasilkan amonia kena ada 1 bahagian nitrogen dan 3 bahagian hidrogen. So nanti dia beri soal korang. Apakah nama bahan-bahan yang hasilkan amonia? Tak tahu pula dah. Berapakah nisbah nitrogen kepada hidrogen? Tak tahu juga. Semua tak tahulah. Okay. So ni dah bagi tahu ni. Okay, yang bawah ni ialah persamaan okay. So ingat ni bukan persamaan macam tadi. Persamaannya ialah dua-dua ada bahan, dua-dua ada hasil. Tak, ni persamaan, kita panggil persamaan perkataan. Wallahuakbar. Apalah benda. Persamaan perkataan. So korang janganlah kerja gila nak pergi hafal huruf-huruf ni. Kalau dalam peperiksaan tak payah ni, tak payah. Ini je, nitrogen campur hidrogen dapat amonia. Ni tak ada sampai ke tahap tu lah. Okay. So adalah ni hasilkan. Lepas tu kat sini ada ni apa ni, mangkin. Mangkinnya ialah ferrum, serbuk besi. Serbuk. Nampak tak? Kat situ. Dah lah ada suhu tinggi, pakai mangkin lagi. Mangkin tu pula pakai bentuk serbuk pula. Tekanan lagi sini. Nampak? Lagi memang lajulah benda ni. Okey. Tadi proses Haber. Ini proses sentuh. Okey. Ni bukan sentuh menyentuh membawa dosa ke apa tau. Tak ada. Ni sentuh ni untuk hasilkan asid sulfurik. Dia ada beberapa step. Yang pertama, tengok ni sulfur ni dibakar dalam udara. Udara ni ialah oksigen. Okey. Tujuan dia bakar benda ni dengan benda ni ialah untuk hasilkan benda ni. Ini step pertama. Okay, step kedua pula, yang ini pergi ke sini. Allah, saya benci betul lah benda Allah tak bendung ni. Ini pergi step kedua pula. Okay, campur lagi dengan udara lagi. Tengok ni, udara ni, ada sebut sini udara tapi dalam sini ialah oksigen. Untuk hasilkan ini pula, gas sulfur tri. Tri ni maksudnya 3. Di maksudnya 2. Trioksida. So ni step yang kedua. Okay. Lepas tu yang ketiga ni dia larutkan dalam asid sulfurik. Ni tadi larutkan dalam ni, dia akan jadi oleum. Ni step ketiga. Okay, oleum ni akan larut dalam air dan hasilkan asid sulfurik. Ni step keempat. Okay. Dan macam teori saya yang tadi, kalau benda tu terlalu kompleks, dia tak akan tanya semua dan dia tak akan tanya yang susah-susah. So, saya percayalah dia tak akan sampai ke tahap korang kena tahu yang step 3 dengan step 4 ni. Saya rasa dia akan tanya step 1, step 2 je. Paling-paling pun lah kalau dia minta persamaan perkataan. Okay. Alright. So ini dia punya kisah. Okay. Ini rajah ni ada dalam soalan yang saya bagi kat korang tadi. Okay, so ini ialah faktor-faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. Tengok dua-dua proses ni dia ada suhu yang tinggi,
dia ada tekanan yang tertentu dan dia pakai mangkin. Jadi bila banyak perkara yang meningkatkan kadar tindak balas, maka lajulah tindak balas tu berlaku. Tengok ni mangkin dia ialah vanadium oksida. Ni serbuk ferro. Okay. Habis. Right. So kita tengok soalan tadi. Mana inikah? Nampak tak soalannya? Kena besarkan lagi. Sabar. Ni yang saya bagi dalam kelas tadi tau. Dalam kelas. Apa tu namanya? Apa namanya? Dalam Telegram tadi. Okay. So kita yang ni korang tengok je dan sampai buka kelas point. Saya tengok Raja 1 menunjukkan Raja 1 menunjukkan proses yang digunakan untuk menghasilkan amonia. Okay, bila sebut amonia je teruslah tulis NH3 tu. Okay, so namakan proses. Apa nama proses ni? Nama lelaki yang botak tadi? Subscriber. Okay, bagus. Ada yang jawab dekat komen. I like. Okay, proses Haber. Okay, so saya tulis kat sini lah ya sebab nanti kalau saya up ni dekat YouTube, orang yang kat luar tak nampak. Okay, tengok. Tuliskan persamaan perkataan. Ni saya kata tadi kan. So apa bendanya? Ni ada ni. Nitrogen campur hidrogen. So tulislah. Nitrogen. Apa pennya ni? Sekolah ke pen ni? Ish. Dia hilang-hilang Pasal ni ada air ke dekat saya punya ni? Nitrogen campur apa? Hidrogen. Jadi apa? Ni lah kan? Amonia. Buat anak panah itu. Nampak tak? Dengan anak panah ni maksudnya menghasilkan. Bagus soalan tu. Kenapa tak buat sama dengan? Kita kalau aspek persamaan perkataan ni selalunya dia ialah cara untuk kita menerangkan proses eksperimen tu dalam bentuk ringkas. So ini ni dalam sains anak panah ni maksud dia menghasilkan. So jangan buat sama dengan bagus soalan tu, saya suka. Okay, so kena guna anak panah. Okay, so cukup lah. Tak susah pun kan yang ni sebab dalam ni ada semua. Semuanya ada di dalam gambar Raja. Ini ada, semua dia dah cakap dah. So kalau siapa yang salah B ni, kalau dalam peperiksaan soalan macam ni keluar, lepas tu korang salah yang B tu, saya je. Okay, so apakah suhu yang optimum bagi tindak balas ini? Suhu optimum tadi ialah 450, 400 hingga 500 ATM. ATM ni ialah atmosphere. So kalau korang tak dapat nak bagi julat, apa dia? 550 Tak dengar apa dia? 550. Oh 550. Kita tukar. Okay. Kalau korang tak dapat nak bagi julat ni, korang boleh bagi number yang in between. In between maksudnya 500 boleh, 455 boleh. Kalau saya jadi korang, saya terus sebut 500 je. Confirm betul punya. Okay, keterangan kenapa suhu di bawah suhu optimum tidak sesuai bagi tindak balas ini. So kita katalah suhu yang optimum akan apa?
suhu rendah akan menyebabkan kadar tindak balas menurun. Nah, macam itulah. Okey, seterusnya. Apa dia? Ada soalan? Yang soalan C1 nak buat ATM ke Ha? darjah Celsius? Allahu Akbar. Cikgu ni memang bengong lah. Aduh. Yes. Terima kasih. Kau dah kenapa cikgu? Terima kasih. Nampak tak ada student cemerlang ni. Cik baiklah, kau tak semula ke laut kau. Okey, so nyatakan mangkin. Mangkin ialah apa tadi? Apa mangkin untuk proses Haber? Balas. Nyatakan nama benda tu apa? Vanadium. Serbuk Vera. Serbuk ferrum. Okay. So itu ni barulah jawab jawapan tadi. Fungsinya apa? Apa fungsi mangkin? So apa-apa sahaja mangkin pun untuk eksperimen apa-apa pun fungsinya ialah untuk mempercepatkan ataupun meningkatkan kadar apa? Dah balas. Tindak balas. Okay. Alright. So itulah. Habis lah tajuk ni. Habis lah soalan. Okay, nampak tak ni? A, B, C, D, E ni. Kat situ ada 6 markah kan? 3, 4, 5, 6. Daripada 6 markah ni paling lah pun yang korang akan salah mungkin yang ini je lah. Kan? Yang lain-lain tu sebenarnya korang boleh dapat 1 markah tu senang-senang je. Betul tak? Betul tak rasa macam tu? Yang hari Selasa lepas kata tajuk ni macam confuse ke apa ke, apa perasaan hari ni? Rasa macam okey ke tak? Okey, yang ni pula soalan nombor 2 ni, ni yang saya dah tunjuk tadi. Yang saya kata kat kamu, bila dapat soalan yang macam ni, kena tengok dia minta yang purata ke yang apa. So macam ni kan, A ni purata, B pun purata. Yang C ni tengok, ni yang kena buat tangent tu. Tengok ni 2 markah. Okay. Lepas tu ni pun purata. So daripada 4 soalan, 3 dia minta purata, 1 je dia minta yang pada 90 saat. So patutnya korang macam dapat kira lah. So yang sini tengok macam mana cara nak kira ni. Apa kita kena buat 2 minit pertama. 2 minit pertama kita nak tengok sampai masa yang ke berapa ni? 120. Okay, ni 2 minit pertama 120. So naikkan. Sorry saya punya ni tak ada pembaris. Tangan pun tak berdung dulu kecil-kecil. Tiba-tiba nak salahkan mak pula tak berdung masa kecil. Air tanggang betul lah. Tak sabar tengok air tanggang minggu depan. Aduh. Okay, 40. So, kira tidak balasnya mula-mula 40. Bahagi berapa masa? 2 minit? 2 minit pertama? 120. Ni tekanlah kalkulator. Saya malas. Okay, dapat jawapan yang ni. Okay, dapatlah 1 markah. 1 markah je. Okay, so yang ini pula dalam minit pertama. Minit pertama sih maksudnya minit pertama 60 lah kan? Minit pertama ialah pada 60 saat. Sama lah macam atas. Okay. So kita tengok. Naikkan sampai atas. Lepas tu pergi sana. Ni. Okay. Lepas tu pindahkan. Okay, 25 bahagi 60. Nanti dapat jawapan
Dapatlah satu lagi markah. Okay. Lepas tu ni, yang ini, yang C ni saya skip Ni keseluruhan. Ingat yang saya pesan tadi, kalau keseluruhan kena carilah sampai yang dia naik macam ni. Allah, saya punya pen. Naik sampai dia stop tak naik. So kita kira sampai situ je. Yang ini tak payah. Okay. So keseluruhannya, saya tulis sini lah tepi. Kat bawah nanti kan kita nak tengok atas balik kan, leceh. Okay, keseluruhan, tengok. 40 tolak kosong. Sebab dia ini daripada awal hingga akhir kan. So 40 tolak kosong bahagi, okay, masanya 120 sampai kosong. 120 tolak kosong. So 40 bahagi 120. So macam tu. Okay. Nampak macam kalau orang yang tak faham, dia mesti akan rasa macam apa sal aku kira ni sama macam yang A. Lepas tu dia pun macam mesti salah ni, tak mungkin sama jawapannya. Dia pun tukar. Dan akhirnya yang mana yang ditukar tu jadi salah lah kan. Sedangkan A dengan D ni, yang ini purata dalam 2 minit pertama. Yang ini keseluruhan. So walaupun dia sama, biarkan je sebab memang dia macam tu. Nasib-nasib lah kan, ada yang dapat angka yang sama, ada yang dapat angka berbeza. Faham ke tak faham ni? Okey tak? Okay. Untuk yang C, pada masa 90 saat, okay. Kalau yang masa 90 saat, okay, so ambillah 90 tu kat mana, naikkan. Okay, rasakan kat sini kan, kat sini. So kita pun binalah tangent. Ambil pembaris korang, binalah tangent. Dan ukurlah. Ini bahagi ini. Dapatlah. So 2 markah tu saya percaya 2 markah tu pertama ialah tangent yang betul. Dan markah kedua pengiraan yang betul. Okay, tak susah pun. Cuma nantilah kalau kita dapat soalan yang dalam kertas kita praktis sama-sama. Yang ini tak nampak sangat ni. Okay, bagaimanakah cara menguji kehadiran oksigen? Ni siapa yang tahu ni? Siapa yang boleh bagi tahu saya kat komen macam mana cara nak menguji kehadiran oksigen? Ni cara menguji kehadiran gas oksigen. Ini saya ada bagi tahu masa form 3. Kayu uji berbara. Kayu uji berbara. Okay, saya rasa suara Jafni tu kan. Kayu uji berbara. Ada lagi yang lain? Kayu uji bernyala. Kenapa berbara? Kenapa tak menyala? Tu saya nampak Arina kata kayu uji menyala. Kita berapa banyak kayu uji lah ni? 2. Ada cara lain tak nak uji oksigen? Okay, so ada 2 kat sini. Yang mana yang betul ni? Nak uji oksigen ni menyala ke berbara? Tak tahu. Berbara, menyala. Okay, so untuk oksigen kita guna kayu uji berbara. Kayu uji berbara ni untuk oksigen. Yang menyala ni untuk uji siapa? Siapa tahu? Karbon. Tu ada jawapan dekat chat tu. Ada orang yang jawab tu. Cikgu, kayu uji menyala bukan untuk kehadiran hidrogen ke cikgu? Yelah, saya tulis. Saya tak kata pun jawapan ni betul. Sabar. So, kayu uji menyala untuk uji hidrogen. Okay, so jawapannya yang inilah. Okay, saya saja je lah nak ni. Sabar. So, kalau kayu uji berbara,
bila ada oksigen, dia akan menyala. Kena ingat tu. Sebab kenapa jadi macam tu? Kenapa dia menyala? Sebab oksigen ialah gas yang membantu pembakaran. Maksudnya kayu uji tu berbara tu dia dah ada api. Tapi sebab dia tak cukup oksigen, dia jadi bara je. So bila ada gas oksigen datang, dia pun menyala lah. Sebab oksigen ialah gas yang membantu pembakaran. Okey. Lepas tu kayu uji menyala, kalau dapat hidrogen dia jadi apa? Siapa tahu? Hasilkan bunyi pop. Dia akan hasilkan bunyi pop. Dia akan terpadam dengan bunyi pop. Okey. Bagus. Okey. So jawapannya ialah yang berbara ini Ni. Oh, pen ni. Okey. Dah nampak. Habis kalau hidrogen pakai kayu uji menyala, oksigen pakai kayu uji berbara. Karbon dioksida nak uji macam mana Siapa tahu macam mana cara nak uji karbon dioksida kalau kehadiran? Kalau ada. Hihihihi. Siapa tahu. Bagusnya. Wah, hebat. Hebat korang ni. Bagus. Okay, so yang ini pula eksperimen untuk menghasilkan asid sulfurik. So tadi amonia namanya proses Haber, yang ini proses apa? Sentuh. Okay, sentuh. Okay, lepas tu tulis persamaan perkataan bagi tindak balas yang berlaku dalam pemampat. So kita carilah kat gambar. Pemampat. Pemampat kat sini. So kita tengok kat pemampat ni ada ini campur ini. Ingat udara ni jangan tulis udara. Udara ni ialah oksigen. Jadi kita tulislah sulfur tambah oksigen. Lepas tu menghasilkan kena guna anak panah ke sama dengan? Anak panah. Anak panah. Okay, sulfur campur oksigen. Jadi apa tak ingat lah cikgu, tak ingat. Jangan susah hati, tak ingat pun kat sini kan ada jawapan. Salinlah balik. Ingat soalan tu tak jahat pun. Sulfur dioksida. Okay. Senangkan. So suhu optimum sama je dengan proses Haber tadi, 450 darjah Celsius ya cikgu kat ATM. Apakah tekanan? Apalah soalan. Tekanan optimum ialah 1 atmosfera. Okay. So faktor yang mempengaruhi tindak balas ini, so mana-manalah. Nak kata suhu pun boleh. Nak kata tekanan pun boleh. Apa lagi satu? Mungkin. Suhu, tekanan, makin pun boleh. So mana-mana perkataan daripada 3 ni boleh mendapat 1 markah. So apa pemangkin X? Apa pemangkin untuk proses sentuh ni? Apakah pemangkin X? Vanadium V oksida. Bagus. Vanadium 5 oksida. Okay, ada lagi tak soalan bawah? Oh, tak ada dah. Okay, so habis. Alright, so macam mana tajuk ni sebenarnya susah ke tak susah? Tak susah. Macam mana yang hari tu yang kata macam cikgu pening lah tajuk ni lah apa, macam mana? Ada soalan lain tak? Ada soalan ke nak tanya apa ke? Part tak faham ke apa ke? Kita ada lagi beberapa hari sebelum berjumpa ni. Nanti korang dibenarkan bawa handphone kan balik? Bawa handphone dengan laptop bagi kan? Lagi. Hmm. Boleh. So nanti
Yang mana bergila-gila tu saya akan apa-apakan nanti. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita 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 tutup kelas ni dengan tasbih kafarah dan surah wal as.